Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di Rawang Perdana. Saya melawat sebuah kilang namanya Fuji Dream. Jadi kilang ini adalah kilang orang kita, sawan orang kita yang mereka mengeluarkan produk-produk perabot untuk pasaran dalam negara kita. Mari kita lihat, mari kita belajar something. Ini sawan orang kita ini terbaik, muda lagi. Jom kita pergi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairun bin Muhammad Salim. Saya mempunyai bisnes membekalkan perabot-perabot kepada kerajaan, perabot rumah, perabot asrama, perabot hospital dan lain-lain lah. Setakat ni saya cuma ada 2 kilang kecil je lah. Satu kilang perabot besi, buat-buat perabot besi, meja besi, katil besi, meja kantin, kerusi. Dan satu lagi saya ada kilang tilam. Jadi kilang tilam ni untuk support sekali siapa yang belikan katil dengan kita lah. Mula-mula saya buka dengan kilang, bukan kilang kecil, kita panggil kedai kecil je. Kedai tu mungkin 20-40, cuma jual tilam je lah. Jual tilam macam tu. Dan tilam daripada orang dan kita jual kan? Ya, pada mula-mulanya macam tu lah kan. Tapi lepas tu saya rasa kenapa saya tak nak belajar buat benda ni kan. Saya tengok yang non-Muslim je yang ramai. Jadi kita sebagai bumi Melayu ni, saya berminat untuk belajar. Jadi saya belajar dengan banyak lah benda-benda ni, termasuk perabot besi. Dalam industri pembuatan barat macam perabot tu kurang. Kalau macam perabot macam kitchen cabinet tu mungkin ada. Kalau perabot macam kita ni, macam kilang tilam, kilang perabot besi, kilang katil, di Malaysia saya ingat setakat ni lah saya tak pernah jumpa lagi. Jadi permintaan tu ada dan saya rasa permintaan tu banyak industri lah yang perlukan. Contoh macam sekolah, contoh macam hospital dan banyak tempat asrama-asrama dan sebagainya lah. Memang bukan warisan keluarga, memang start daripada kosong lah. Memang start dengan tak ada apa-apa pinjaman lagi sampai setakat ni, kecuali ada pinjaman untuk lori je lah. Jadi nak cerita susah dia, memang susah lah sebenarnya daripada awal. Ini tempat proses kita nak buat bending lah. Okay. Bending dengan katil macam ni lah. Ini semua custom made nya size lah ni? Ini custom made size. Katil tu asrama lah. Ini proses bending. Ini mesin ni bang? Ini mesin bending. Mesin bending. Okay, ini semua mesin bending untuk membendingkan. Dia bengkok lah. Bengkokkan benda ni lah dalam mesin Okay, seterusnya. Nak tengok satu tak? Boleh tengok, boleh try dulu. Okey, kita tengok macam mana proses dia membendingkan beton mesin ni. Jadi ini pada skala yang dikendaki oleh pihak pelanggan lah. Jadi abang ni sedang proses untuk mengukur saiz. Okey, kita tengok mesin ni. Okey, dia tu. Macam maksudnya mesin ni dia boleh buat macam-macam saiz bending lah macam-macam saiz. Dia ada mold lah, penting mold dia. Okey, alright. Okey, selanjutnya kita kilang dia. Ni bang. Mesin untuk kita buat gam dekat bahagian birai kayu. Okey. Kadang-kadang kita buat meja kantin ataupun meja sekolah daripada kayu. Jadi kita akan hasilkan dia punya aging tepi tu. Okey. Alright. Okey. Ini mesin tepi untuk kita buat bracket katil. Alright. Katil kita. Okey. Dia hasil macam ni lah. Ini belum kita kena ada satu lagi proses lagi lah. Bengkok seterusnya jadi macam ni. Terus jadi macam ni lah. Okey, right. Dia jadi macam ni. Tengok atas macam ni lah. Ini untuk katil double decker lah? Double decker ke single ke masih boleh pakai ni lah. Twin pun boleh pakai, tapi kuat lah. Lepas tu kita pastikan produk kita berkualiti. Bracket dia mesti tinggi, panjang, lebar dengan kuatan yang maksimum lah. Mana mesin ni bukan harga biasa ni, ratus ribu
Ada yang 10,000 pada lah. Oh, okey. Ni buat bracket yang sama dalam mesin ni? Sama. Panas ya? Dia ada jadi macam ni lah. Dia tak panas. Tapi kerja ni bahaya. Mesin bending juga, tapi untuk plate bending lah. Kita buat untuk meja sekolah. Oh, right. Setiap besi-besi yang kita lipat tu akan guna mesin macam ni. Oh, okey. Ini laci untuk sekolah, untuk meja sekolah. Dia sekali dengan welding tak? Welding lain. Oh, lain. Welding kita akan pergi buat passport weld dekat sebelah kanan. Oh, right. Bending saja dia. Dia lipat je. Saja je. Oh. Gila. Oh. Ini bahagian pemotongan itulah. Oh, dan maknanya rawnya material dalam bentuk bulat ke macam mana? Dia ada persegi, ada bulat. Tengok pada apa barang kita order. Right. Okey, ni bahagian pemotongan kita ada dua mesin potong. Kita panggil mesin potong yang ada cecair lah. Okey, ni tempat bahagian memotong besi-besi yang datang sebelum menjadikan produk akhir. Jadi kita tengok bagaimana mesin ini memotong besi-besi yang dihantar. Dia akan potong ikut saiz yang kita nak lah. Kita dah ada mold dia, kita ada stopper. Jadi dia dapat potong 4 batang sekali. Lebih lagi jimat daripada mesin lain. Panas. Jadi lagi cepat lah. 4 batang sekaligus. Maksimum 4 batang lah. Maksimum itu 4 batang. Jadi lagi bagus daripada 1 batang sebatang. Yalah, betul. Mana mata tu memang tajam lah. Kita ada 2 mesin macam ni. Okey, yang seterusnya kita ada tempat untuk welding. Oh, ni bahagian welding kan? Bahagian ni kerja dah siapkan mold, jadi kita buat kat sini. Alright. Jadi maksud kilang ni khas untuk besi sajalah. Besi saja. Mana welder ni seorang je lah? Welder pun ramai ni. Oh, okey. Kan dia dah ke tempat luar pun dia. Kita lebih kurang dekat 7-8 orang welder. Semua ni yang bekerja sepenuh masa dengan abang kan? Sepenuh masa. Ini semua orang bumi kita lah. Alright. Kita pertama kerja sini ialah bumi Islam dulu. Tapi yang initiate, yang bantu company ni ialah ibu saya sendiri. Fuzi Dream tu diambil atas nama ibu saya sendiri, Puan Fuziah binti Abdullah. So singkatan Fuzi lah. Jadi Fuzi Dream lah nama dia. Dan satu mimpi yang dibawa oleh ibu lah. Marketing setakat ni yang kita buat ya, kita buat kebanyakannya online lah. Kita memang tak ada retail customer. Retail customer yang datang walk in memang tak ada. Kebanyakannya internet lah. Ada 2-3 channel, tapi kadang tu kita tak spend banyak sangat untuk marketing. Cuma dari mulut ke mulut kan. Mereka tengok siapa yang buat ni? Ini jenama apa? Jadi mulut ke mulut. Jadi kita start terima call setiap hari. Setiap hari dapat terima call. Sekarang saya berada di kilang kedua Fuzi Dreams ni. Kilang ni adalah fokus pada kilang. Kilang mereka agak special. Kilang mereka bertaraf hotel 5 bintang. Jom kita tengok apa yang ada dalam kilang ni. Setakat ni memang saya tak dibimbing oleh siapa lah sebenarnya. Sebab kalau kita nak cari mentor dalam perusahaan macam ni, dalam kaum kita sendiri, memang tak ada. Saya cuba cari, memang tak ada. Jadi apa saya buat, saya timba ilmu lah. Saya belajar macam mana cara nak buat katil, macam mana nak guna mesin. Saya tak pernah dapat bantuan kewangan daripada mana, marah ke apa, semua tak pernah. Dan kita cuba-cuba juga minta, tapi setakat ni tak dapat. Duit yang ada tu kita rolling sampai boleh beli mesin-mesin sikit-sikit sampai mesin yang banyak lah.
Macam sebagai tahu, kita kekangan yang utama ialah dari segi modal. Mesin ni harga dia kadang ada yang ratus ribu. Jadi kita pakai yang mana boleh dulu je. Tapi setakat ni alhamdulillah kita akan ada permintaan mesin kita akan tambah setiap bulan, kita akan tambah mesin untuk tambahkan production lah. Macam katil sebenarnya memang kita buat custom made kita punya model sendirilah. Sebab pengguna kita banyak yang kerajaan, jadi kita kena pastikan katil kita tu betul-betul tahan lasak, berkualiti. Dan semua barang kita macam katil ni semua ada ujian sirim, testing sirim. Dari segi loading test apa, kita kena pastikan benda tu berkualiti, kuat dan baru kita pasang pada orang. Contohnya lah yang bekalan katil ke Maib Serdang baru ni kan. Kesemuanya katil kita. Kenapa dia pilih kita? Mungkin sebab dari segi kualiti kita lah. Dan kita siapkan benda tu 3 hari je. 3 hari untuk 400 lebih unit, termasuk tilam, katil, bantal. 3 hari, kerja 24 jam, all out. Sebenarnya kita bukan nampak untung sangat, kita nak support kerajaan masa tu. Sebab nak atasikan COVID ni kan. Okey bang, ni tilam antara tilam-tilam yang custom made ni bang? Ni custom made customer je lah. Okey, alright. Yang hantar ke Maib pun saiz ni ya? Maib dia kecil sikit, dia setengah. Okey. Kita pakai tilam hospital lah. Dia punya material dia semua ada medical treatment. Alright. Kemudian dia waterproof. Alis air. Jadi darah ke kencing ke memang itulah. Right. So yang tiram ni untuk household lah, untuk orang rumah. Untuk pekerja-pekerja pun ada juga yang pakai ni. Untuk bajet lah. Macam ni kita panggil tilam-tilam askar ni. Okey, kita panggil tilam latex lah. So sama kerja sama pakai ni lah. Jadi kalau macam untuk customer walk in ni, kalau ni berapa biasa bang bajet? Harga jual? Kalau tebal ni kalau yang di atas tu lebih kurang 200 lebih lah. 100 lebih tengok pada kuantiti. Ini dalam 200 lebih. Untuk saya single. Kita tengok material jugalah. Jadi spring semua bang? Yang ada spring pun ada. Ini kita panggil yang high resilient foam yang tak mudah tenggelam lah. Semua produk kita ni ada sirim. Maksudnya foam yang tak mudah tenggelam tu dia akan tahan berapa tahun bang kalau sebelum dia start tenggelam? Lebih kurang 5 tahun. Yang 7 tahun pun ada, tapi harga sikit mahal. Kita sekarang ni kita dah banyak ke bahagian-bahagian projek. Kita nak tembus bahagian-bahagian market pengguna rumah pula untuk detail. Sebab dah start banyak pengguna dari rumah call kita nak tilam, nak katil, keluaran Fuji Dream. Sebab mungkin mulut ke mulut dia tengok mungkin saya tak kata dia berkualiti, tapi mungkin dari kawan ke kawan kata barang ni bagus, jadi dia orang lebih percaya. Dia orang nak cari barang ke retail, jadi plan saya seterusnya nak tembus pasaran retail lah. Mungkin nak buka outlet dekat luar macam Good Night ke Dreamland yang cakap besar-besar. Sebahagian perancangan tu kita akan cuba buka, kita panggil stokis ke atau retail outlet ke. Mungkin kita terpulang pada dua cara lah. Pertama sama ada nak OEM dengan kita hasilkan barang, terpulang pada dia nak buat brand dia ke apa. Keduanya lah pakai brand kita mungkin lebih mudah sebab orang dah kenal. Tilam Fuji Dream, tapi material dia kita ada banyak. Kita ada material, kita panggil high resilient foam, ada tilam sabut, tilam hotel spring, tilam hospital, macam-macam tilam lah. Jadi pemilihan tilam tu bukan satu jenis tilam je lah, tapi atas jenama Fuji Dream lah. Pada industri, kalau saya labelkan, saya ni masih kecil lagi lah kan. Sebab saya dah lawat kilang yang besar-besar, yang macam Dreamland ke apa ke. Ada yang kawan baik. Jadi nak sampai ke tahap mereka mungkin jauh lagi. Macam saya kata, kekangan kami sekarang adalah modal. Setakat ni kita ada yang permanent dalam 30 orang. 30 orang. Kedua-dua kilang lah. Jadi ada yang buat part time, freelancer yang kita panggil sales commission agent kita, dekat 50 orang lah. Buat setakat ni kita belum buka secara retail. Adalah kita buat sikit-sikit dekat Mudah, dekat apa semua kan. Tapi cara terdekat lawati website kami www.fujidream.com. Dekat sana ada alamat kami, ada nombor telefon kami. Buat masa ni ada yang salesperson yang akan jawab lah. Setakat ni banyak untuk customer yang projek. InsyaAllah kita akan buka satu lagi department untuk yang retail saja. Kita akan ke showroom dia. Showroom dia terletak berhampiran dengan kawasan kilang yang kedua. Jadi di sini kalau ada appointment dengan corporate customer, Tuan Hairul kita akan berjumpa dalam showroom yang baru dibuka baru-baru ini.
ni nasihat peribadi saya lah kan. Kalau kita nak mula bisnes, kita jangan segan untuk guna nama kemelayuan. Itu nasihat saya. Sebab saya tengok kebanyakan pembeli saya kebanyakannya orang-orang Muslim, orang Melayu. Kami Melayu nak cuba mengenglishkan bisnes kita. Bagi saya akan cuba 100% Melayu pun tak apa. Fuzi ke macam saya kat saya satu lagi, Saudagar ke apa ke, biar kita tunjuk kita Melayu. Contoh je, jenama pun jangan runsing untuk pakai nama Melayu lah. Kan, untuk bangsa kita kena bangga dengan bangsa kita lah. Okey, contohnya itu memang saya nak bagi tahu, tak mustahil untuk orang Melayu nak buat lah. Contoh, bila supplier kita macam ni, untuk bisnes kita sebenarnya masih grade yang belakang. Kenapa kita grade belakang? Sebab pembekal raw material kita, contoh besi-besi, masih bukan orang kita. Andai satu ketika nanti bila raw material pun dah disupply oleh orang kita, itu bermakna kita punya perniagaan orang Melayu ni dah selangkah ke depan. Dalam showroom ni, suasana dalam showroom ni maknanya semua produk-produknya dia akan display di dalam showroom ni. Jadi kalau corporate customer datang, mereka akan dapat lihat gambaran lebih jelas di dalam showroom ni. Jom kita masuk. Okey bang, ni maksudnya semua produk-produk yang company Fuji semua ada di display di sini kan? Kebanyakan buat sini lah. Ni contoh macam mantan kerajaan kerajaan Malaysia, mantan tax. Alright. Ini tilam ribbon, ni berapa jenis katil. Okey. Katil pula ada 2-3 grade lah. Saya sebenarnya secara ikhlas, saya jujur memang saya open pada semua. Tapi kalau ikut kuasa membeli sebenarnya ialah orang Melayu, orang Putra. Jadi saya bagi nasihat, ini satu panduan. Kita di Malaysia kita ada, kalau tak silap saya lah, kita ada lebih kurang 40% ke, saya ingat lebih 60%. 60% ni ialah orang bumi putera Melayu yang ada kuasa beli. Jadi sebenarnya pembeli kita pun ikut saya punya statistik, yang banyak orang Melayu je yang beli. Ada juga bangsa lain tapi kurang lah. Tapi alhamdulillah setakat ni individu Melayu lah banyak yang support. Tapi dari segi raw material macam saya cakap tadi, masih kurang orang kita. Jadi ni tilam yang asrama kita biasa pakai lah. Kalau dekat MRSM ke UiTM ke mana-mana universiti, ini tilam yang orang pakai. Kita panggil macam tilam latex tu. Ni kalau macam kencing ke apa, dia serap lah kan? Dia serap. Tapi dari segi material, semua dari sini ini yang nombor satu. Walaupun kosmetik dia tak bagus, tapi dari segi kain dia, dari segi material dalam, ini paling bagus, nombor satu. Berbanding yang tilam kosmetik cantik kat sini kan, yang ini yang paling bagus lah. Berat lah kot lagi berat. Dia berat kenyang lah. Yang ini tilam hotel yang cakap tu, yang jujurnya. Allahu Akbar, besar. Cuba Cik Daud duduk macam mana dia keras tu. Ini 11 inci. Tilam hotel, first time saya dapat duduk dalam atas tilam hotel di kilang pembuat tilam ini sendiri. Dia lain macam sikit benda yang tilam yang biasa asrama duduk kan. Dia ada lain kualiti dia. Ini yang kita punya model sendiri lah. Kita buat kat sana tadi. Ini punya model. Yang katil-katil twin kita semua lantai dia jenis special, jenis yang besi tebal lah. Besi-besi jenis tebal. Biasa pakai jari besi kan. Kita pakai besi yang macam ni lah. Biasanya ada kayu yang buat kan. Kayu kena tahan lama kan. Lama kan, takut dia berat macam kan. Macam meja ni, manufacture sendiri ke ataupun macam mana? Ini kita mold sendiri. Mold sendiri Allah. Tantar plastik. Ni kaki semua kita buat sendiri. Yang ni kita dah mold, kita hantar dekat Plastic Nation punya tempat lah. Okey, alright. Yang ni katil lipat lah. Ada katil lipat. Katil lipat, ini boleh masuk kancil pun. Kita ada safety lock punya kat sini. Ada safety lock kat sini. Jadi katil ni bila pakai dia tak terlengkup lah. Masih pakai. Okey, satu kilang besi yang besar saya pernah cuba masuk 3 kali. Kali pertama dia bagi, you cari saya punya agent sajalah. Dia cakap macam tu. Ini kilang besar, kilang 10 ekar kilang besi. Saya tak boleh beritahu nama. Tapi macam itulah layanan dia. Dia kata, you pergi cari ejen saya. 2 kali pergi pun tak berjaya. Kali ketiga, saya beli dalam jumlah yang besar, quantity kan. Mana kali pertama pergi tu, dia nak tanya je lah. Dia nak tanya je. Okay. Saya ada kilang ni saya nak buat. Dia orang macam tak percaya saya ada kilang. Macam dia tunjuk kad dia. Ya betul ke? Apa ke?
Dia tak nak saya beli satu batang besi, 10 batang besi sekali beli, dia tak nak macam tu. Jadi lepas kali kedua, saya cuba tak dapat juga. Kali ketiga, bila saya ramein volume, sampai sekarang kilang besar ni datang serve kita pula. Jadi mereka ni support sampai sekarang lah. Cuma kita nak berusaha mereka ni, satu tips dengan saya lagi, kita jangan cuba nak tipu mereka lah. Tambah-tambah masa lain kan. Contoh orang Cina ke apa ke, kalau sekali dia percaya kita, dia akan percaya kita sampai bila-bila sekali. Dia dah ada stigma, dah ada kita panggil mitos yang kata Melayu ni suka menipu. Tapi saya dah buktikan kepada mereka yang Melayu ni sebenarnya bukan menipu. Melayu ni sebenarnya jujur, dia bawa oleh satu ajaran Islam yang bagus, tak menipu orang. Dan Alhamdulillah sehingga dah 10 tahun ni, saya rasa kami ni lah antara pilihan yang supplier ni suka untuk berusaha niaga. Sebab keikhlasan kami, bayaran cepat, ada yang bayar cash. Kan ada kata minta 30 hari, tak sampai 30 hari kita buat. Jadi dia akan tambah. Sebab itu, kami kalau nak keluarkan katil 300 biji sehari pun tak ada masalah. Kan? Sebab dia boleh hantar dulu chemical ke untuk buat tilam ke, dia boleh hantar dulu. Sebab rasa percaya. Jadi peniaga Melayu mesti nak ada macam ni, rasa jujur. Jangan menanyakan orang. Jangan menanyakan orang, jangan menanyakan supplier dan sebagainya lah. Maksudnya katil tebal. Katil yang terbaik sebenarnya ialah kena ada pakai plywood. Okey, right. Plywood tebal 200 mm. Kenapa plywood? Sebab kita akan bentangkan tilam kita dalam permukaan yang rata. Bila permukaan rata, tilam tu lagi tahan lama. Ini spek kerajaan biasa. Mana kalau dia buat jaring besi ni tak sesuai untuk tilam ni lah? Tak sesuai. Dia kena tahu plywood lah. Kena tahu plywood. Okay, right. Sekarang kita berada dalam, atau produk yang kita tunjuk ini adalah produk yang dipanggil tilam yang boleh dilipat. Jadi kegunaan itu kita tanya pengeluaran ni. Macam mana bang? Tilam ni bang? Okay, tilam ni banyak orang pakai terutama untuk orang-orang OKU yang mudah buang air atas lantai lah. Okay. Atas lantai ke, atas tilam ke. Jadi ni yang terbaik lah. Ini kita boleh bawa ke mana. Biasa tilam lipat 2 inci, tapi untuk ini kita buat 4 inci lah. Ini model ni sendiri. Allah Rabbi. Okey, ini kita banyak pakai di sini lah. Right. Jadi kalau ada masalah kotoran ke, kita cuma spray dengan Dettol ke apa, cuba lap je. Dari segi keselesaan tu masih selesa lagi bang. Bagus kita pakai dengan cadar cotton. Berapa bang bajet harga untuk? Ini lebih kurang 250 macam tu. Okey, right. Untuk saiz untuk dewasa kanak-kanak semua boleh Boleh pakai. Dan kita boleh buat custom untuk apa saiz pun sekali. PVC ni kebanyakannya kita dah buat untuk medical treatment lah. Contoh abrasion test, maksudnya test untuk tahan koyak, dan juga kita panggil density test untuk kekenyalan, tahap kekenyalan. Bukan sebarang material boleh masuk dalam ni. Okey, ini salah satu katil produk daripada Fuzi Dream, itu katil spa ataupun katil dalam di klinik-klinik yang masih kita pergi. Jadi ini pun sebahagian daripada produk Fuzi. Dimanufacturkan di sini kawan? Ada kat sini. Dia punya tilam kita buat kilang tilam. Besi dia kilang besi kita tadi lah. Ini ada 2 term sebenarnya panggil. Pertama panggil katil pemeriksaan klinik. Dia suka pupuh lah, tak gerak. Kemudian dia panggil katil spa. Kita boleh customize sama ada nak buat lubang ataupun tak lubang lah. Kalau spa dia pakai untuk lubang macam ni. Dan kita boleh adjust ketinggian dia lah. Saiz panjang tu standard? Ke ada panjang untuk pemeriksaan dia kecil sikit. Biasanya 36 inci. Ni lebih kurang dalam 28 macam lah. 28 inci. Okay, right. Baik. Macam ni lah Cerun, saya nak kata saya ni besar ni tak ada. Kerana sebenarnya saya tak layak nak nasihat lagi. Sebab ada banyak lagi usaha-usaha yang besar. Tapi saya cuma bagi sedikit tips lah saya rasa yang mungkin boleh jadi panduan. Pertama sekali, apa pun kita nak buat bisnes, kita pastikan produk kita tu ada permintaan. Kadang-kadang saya tengok ada orang bisnes tapi dia suka minat dia. Dia minat dia, benda tu dia buat itu. Tapi benda yang dia minat tu tak semestinya laku di permintaan, laku di pasaran. Itu yang pertama lah. Kedua, kita kena tahu dari segi sourcing kita. Kita kena banyak source, banyak sumber. Kan? Contoh, kena rajin. Kalau kita nak buat contoh nak buat apa nak buat perabot kayu lah contoh kena tahu kat mana bekal-bekal kayu yang murah. Jangan harapkan satu supplier. Itu bisnes yang pertama, sourcing lah. Sourcing maksudnya dapat tempat semurah mungkin. Kedua contoh kain kan, industri yang tekstil, baju ke, cuba dapat sourcing yang paling murah.
Kalau bukan di Malaysia, cuba import di China. Belajar cara nak import, belajar cara dapat supplier murah daripada overseas lah. Dan pastikan benda tu selamat lah. Yang ketiga, cuba tambah ilmu lah. Bagi saya, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, saya akan pastikan ilmu saya bertambah. Tak kira dari pembuatan tilam ke, katil ke, dari segi mesin ke, saya akan belajar setiap hari. Macam-macam channel saya belajar, mungkin melalui YouTube ke, melalui bacaan. Ya, saya akan ke showroom Fuji Dream ni bersama dengan tuan director dia, bersama dengan kereta kejayaan bangsa kita dalam bisnes yang besar sebegini. Rasa babe, jom.